Okay, everybody. Now, what I'm going to do is I'm going to spotlight myself. Wow, big face. Okay, besar muka. Okay, now kita tengok dekat sini. Saya nak besarkan benda ni and okay. Wow, we reached 200 students. Amazing. Thank you so much for joining the class. Okay, so now we are going to learn on algebra. Saya tak tahu kamu pandai ke, tak pandai ke, tak berapa mahir ke. We are going to start from the beginning to the middle to the end. Okay? So now in the beginning, you need to listen carefully. Those of you yang dah tahu tak apa, kita buat je. Okay, first kali, this is called algebra. Of course lah, semua orang tahu. This is got to do with the bra. Okay, so now we need to know the first thing is called kembangkan. Kembangkan. Okay? Kembangkan in English we say we want to expand. Kita nak expand. Apa maksud expand tu? Expand tu maksud dia you kena darab. We have to what? We have to do what? We have to darab. Okay? So I give you an example. Okay, I give you an example. Kalau 3 bracket X tolak 2. Senang. Semua orang tahu. Tapi ada yang tak tahu. Okay, apa you buat? You ambil nombor yang depan ni. Nampak bracket kan? Bracket tu maksud dia darab. It's called multiply. So you take the number 3 yang kat luar ni, you darab dalam. 3 darab X, kita akan dapat apa? 3X. Nampak tak? And jangan lupa yang depan ni kena darab belakang. Kena darab yang belakang juga. Kena. Sebab 2 ni is adik-beradik. Yes, X minus 2 is brother and sister. So kalau brother and sister, you bagi 3 ni kat depan, yang belakang you tak bagi, dia marah. So you kena bertindak adil. Mathematics is all about fairness. You need to be fair. If you darab 3 dengan X, yang 3 pun kena darab belakang. Baru adil. So kita darab belakang. 3 darab negatif 2, kita dapat negatif 6. Senang kan? Okey, senang. Siapa yang form 3 kat sini? Tahu tak PT3 kertas 2 korang ada soalan ni The first one, soalan A dia akan suruh kamu kembangkan. SPM kertas 1 ada soalan suruh kamu kembangkan. Jangan tak tahu kembangkan. What is kembangkan? Kembangkan means kita darab. We have the times inside. Okay, so very simple kan? Kita tengok lagi satu je lah. 2/5 bracket 5M tambah 1. Okay, so apa kita ambil? Kita ambil yang depan ni, kita darab dalam untuk brother and sister dia. Yang ni. Siapa yang form 1 baru belajar? Ini brother and sister dia. So darab dalam untuk 2/2. So darablah dalam 2/5 darab 5M. Boleh potong. So you akan dapat apa? You akan dapat 2M. Lepas itu, you nak buat yang belakang pula. This and this. So what we do? Kita ambil 2/5 darab dengan 1. So kita akan dapat apa? Kita dapat plus 2/5 lah. Itu je. Jangan buat apa-apa dah. Ini jawapan kamu. Okay, that's your jawapan. This is very simple kan? Okay, now I'm going to go a little bit further. Clear? Okay? Now kita tengok the next one. Ada lagi bila you pergi ke form 2 nanti, dia akan bagi kamu kembangkan 2 kurungan. Got 2 bracket I give to you like this. Those who are learning at maths, you do this very fast because you got a formula that you can use. Okay, but those who don't take at maths, maybe you don't know, we use the longer way. Kita guna cara yang panjang sikit ah. So, apa you buat? Nampak 2 kurungan, dia suruh kamu buat ni tau. Kembangkan. Okay, you need to expand the bracket. So, what we gonna do? Kita akan ambil yang P dulu. Okay, P dulu. Yang nombor 2 ni jangan tengok. Nombor 2 ni jangan tengok. Yang P tu you kena darab dengan yang sebelah dia. Ingat dia adik-beradik. Kalau adik-beradik nanti kena darab yang belakang juga. Baru apa? Adil. Then only you get your adil. Okay. So now kita ambil P darab P. Okay. P darab P dapat P kuasa 2. P darab dengan negatif 3 dapat negatif 3P. Senang. Okay, settle. Kalau settle kita padam yang ni dah tak perlu dah. Padam yang ni dah tak perlu dah. Okay, pergi balik kepada yang 2 ni tadi. Okay, so yang ni dah settle, kita padam. Tutup jangan tengok. Okay, tutup jangan tengok. Okay, now kita akan letak apa? Kita akan ambil yang kedua ni, nombor 2 ni, darab dalam. Darab with the brother and sister tu. So kita akan dapat apa tu? Kita akan dapat plus 2P, nampak?
Lepas tu kena darab belakang sebab kena adil. So 2 times negative 3, we get negative 6. Correct? Easy. So now kita boleh selesaikan dekat sini. Kita dapat yang ni dengan ni. Boleh selesaikan. Negative 3 tambah 2 korang dapat negative 1 So if you get negative 1, tak perlu letak 1 terus letak P sahaja. Then minus 6 settle. This is your answer. And guys, you know what? This one is actually looks like a quadratic function. When I put a 0 here, it becomes a quadratic function. So it's actually related to your Form 4 Chapter 1. Chapter 1 or Chapter 2? Fungsi kuadratik. This one, I will talk to you about it again. Tarikh yang bila kita akan buat untuk persamaan kuadratik ataupun fungsi kuadratik will be on the 28th of August. Pukul 5. Link yang sama. Zoom yang sama. Next week kita akan buat garis lurus. Link yang sama pukul 5 hari Sabtu. Same So I'm going to teach how to faktorkan this one in the next 3 weeks later. 2 more weeks. Okay? Kembangkan. Settle lah. Senang kan? Kembangkan. Okay, now kita buat dengan fast-fast. Okay? Sebab I nak buat the next thing already. Kita tengok ni. Kalau dia bagi macam ni kuasa 2. So apa you kena buat? Dia kata ada 2 kurungan. So what we have to do? We have to buat 2 kurungan macam ni. So M tolak 3N, M tolak 3N. Buat macam Cikgu Debbie buat tadi. Darab dalam kat sini. So kita akan dapat apa? M kuasa 2. Lepas tu darab pula dengan belakang juga. Jangan lupa brother and sister ni. So kita akan dapat apa? Negatif 3MN. Settle. Kalau settle kita padam ni tak boleh tengok dah. Tak nak tengok. Okay? Okay now. Kita tengok pula the next one. Yang ni. Negatif ni jangan lupa letak negatif dia. So negatif 3N darab dengan M. So we get negatif 3MN. Negatif darab dengan negatif. See? Negatif-negatif ni. Janganlah salah. Dah senang dah soalan ni. Negatif must remember. You negative you get what? Positive. Okay, positive. Now 3N kita darab dapat 9N kuasa 2 Okay, so sekarang kita dapat yang ni. Negatif 3 korang. Janganlah kalau guna calculator. Siapa selalu guna calculator benda kecil macam ni? Korang try to practice lah. To buat congak. Means you guna ni. Tak payah guna tekan-tekan calculator. So it will be faster. So negative 6MN plus 9N square. Dapat jawapan. Okay, simple. Okay, now we go to the next part. Okay, now we go to the next part. Everybody okay? Dah tak tertidur Tak tertidur Okay, now I'm going to clear this. Okay, first part settle. Okay, let you guys know. SPM, PT3, mesti ada soalan kembangkan. Yes, mesti ada soalan macam tadi. Tapi dia dekat kertas 1 untuk SPM, PT3 kertas 2. Okay? So I tell you already today's class everyone can learn one. Okay, so now let's go to the second part. Part yang kedua tu ialah apa? Part yang kedua is called factorand. Factorization. Pemfakturan, fakturkan. Okay. So dekat sini, I'm going to teach you 2 things je dulu. For today, we're going to do these 2. Okay. Number 1. Hafal lah. Kalau you tak tahu what is the meaning of pemfakturan, factorization, you hafal benda ni For algebra, very important. Number 1. Okay. Keluarkan apa yang sama. I tak tahulah buku teks ada tulis tak perkataan keluarkan apa yang sama. Tak ada. Dia akan kata dapatkan gandaan sepunya bla bla bla. Hadui. Saya pun tak faham. So boleh tak you hafal ni je? Keluarkan apa yang sama. In English you say what? You take out what is the same. You take out what is the same. Apa yang sama you keluarkan. Contoh. I bagi contoh tengok Apa yang sama kita keluarkan senang-senang punya dulu. Okay? Senang-senang punya dulu. Kita ambil PQ tolak 4P. Okay? Letak dalam chat sekarang. Apa yang sama? Yang ni apa yang sama cepat. Letak dalam chat. Apa yang sama? Okay, very good. Semua orang hebat. Hebat benar. Memang semua orang nampak P. P dia sama. Kalau sama kita keluarkan dia. Keluarkan macam mana? Keluarkan ke depan. Lepas tu letak bracket.
The word pemfaktoran, you mesti ada bracket. Kalau tak ada bracket, what is pemfaktoran? Pemfaktoran must have a bracket. So you must put bracket. So put the P in front, faham? Put the P in front. Okay. Now, P dah keluar korang. P dah dikeluarkan. Potong dia. Tinggal apa? Q. Tolak. P dah keluar. Tinggal apa? Tinggal 4. Dapat jawapan korang? Senang. Kacang putih. Kacang merah, kacang biru. Okay. So dah faham kan? Senang-senang punya. Now, I bagi kamu lagi soalan dia. Keluarkan apa yang sama. Kita try lagi. Yang senang-senang dulu lah. Okay. X kuasa 2 tolak X. Apa yang sama kat sini? Of course korang nampak X lah sama. Kalau X sama kita keluarkan dia. Lepas tu letak apa? Letak bracket. X dah keluar betul? X dah keluar. So yang ni kan ada 2. 1 dah keluar. Tinggal berapa? Potonglah yang 2 tu tinggal 1 X je tinggal. Ada orang tak faham kat sini pula. Okey, kita try lagi sekali. Apa yang sama? X yang sama. Yang ni ada kuasa 2 tau. Korang tahu tak? Kuasa 2 tu maksud dia ada 2X. 1 dah keluar. 1 tu dah keluar. Cancel. Tinggal berapa 1 ni? Berapa X yang tinggal? Tinggal lagi 1X. Tolak lagi. Yang ni ramai yang salah pula. Because diorang pandai-pandai macam ni tau. Cikgu yang belakang ni kan X dah keluar. So kita potong dia hilang. Mana ada hilang macam tu? Mesti ada satu nombor kat depan. Nombor apa kat depan? Nombor 1 dekat depan. Kena tinggal nombor 1. Korang tak boleh biar dia kosong. Tak boleh. Korang kena make sure ada nombor 1 kat depan. Okey, ada orang yang tanya, cikgu kenapa ada 1 tu? Baru-baru ni cikgu buat satu video, ada orang tanya, cikgu kenapa ada 1 tu? Korang tahu tak? A, B, C, D, E, F, G. Semua huruf ini ada nombor 1 kat depan. Tapi takkanlah kita nak letak 1, 1, 1, 1 gila. So kita padam. Kamu kena tahu yang depan mesti ada nombor 1. Sebab dia 1A, 1B, 1C, ada 1 je. That's why I kata depan nombor X tu ada nombor 1. Kena tulis 1 Okay, kita try lagi one more. Kita try lagi Last one untuk pemfaktoran macam ni. Kita tengok. 2M tambah 4. Okay, 2M tambah 4. Kat sini, apa yang sama? Bagi tahu saya apa yang sama. Cepat. Apa yang sama? Good. Ada yang dah tahu dah apa yang sama. Cikgu, tak ada benda yang sama pun. Yang tu ada M, yang tu tak ada M. Yang tu 2, yang tu 4. Mana sama? Korang, ini pasal sifir. 2 dengan 4. Sifir apa yang sama kita boleh bahagi dia? 2 boleh bahagi apa? 2 bagi 2, 4 boleh bagi 2. So, ada yang sama. Sama sifir 2. Dia sifir 2. Keluarkan 2. Buat bracket. 2 dah keluar padam. Tinggal M. 4 pula. Dah bahagi 2. Tinggal berapa? 4 bahagi 2 tinggal 2. Okey. Itulah cara kita buat pemfaktoran keluarkan apa yang sama. Okay, this is keluarkan apa yang sama. Nombor yang kedua. Nombor yang kedua cikgu nak buat. Okay, korang dah faham pemfaktoran, what is the first thing kita buat? Keluarkan apa yang sama. Boleh? Boleh kan? Keluarkan apa yang sama. Ingat je, keluarkan apa yang sama. Alright, so sekarang kita sambung balik. Okay, sekarang ni saya kata pemfaktoran tu ialah keluarkan apa yang sama. Keluarkan apa yang sama. So dekat sini, 2 dengan 4, 2 dengan 4, dia sama dengan sifir 2. Boleh bahagi 2, yang ni pun boleh bahagi 2. So apa yang kita nak buat sekarang ialah kita keluarkan sifir 2. Ingat, sifir pun boleh keluar. So kita letak bracket. 2 dah keluar, tinggal M. 4 pula bahagi 2 tinggal berapa? 4 bagi 2 tinggal 2. Ini jawapan kamu. 11P. Can you tell me what is the same thing? Can you tell me? What is the same thing pasal yang ni? 8, sifir 8, nampak? Sifir 8. Okay, so yang ni boleh bahagi 8, yang ni boleh bahagi 8.
Lepas tu P ada tak yang sama? P, nampak? P dengan P sama kan? So sekarang kita keluarkan dia sifir 8. Lepas tu huruf P. Huruf P. Dan kita letak bracket. Nampak? Okay, so sekarang kita tengok 8 bagi 8 dah hilang. P tu, P dah keluarkan 1, so tinggal P sahaja. Nampak? Tambah dengan 16 bahagi 8 dapat 2. 2. P dah keluar, tinggal tak ada P. So ini kamu faktorkan. Okay, this is you keluarkan apa yang sama. Now we go to the second one. Okay, the second one dekat sini sekarang. Pemfaktoran. What is the second one that you need to know? Nombor yang kedua. Okay. Jangan lupa yang ni. This one ada kaitan dengan formula. Ada kaitan dengan formula korang. Okay. Ada kaitan dengan formula. Formula apa yang korang pernah tengok? I think this one very famous. Very famous. Formula dia ada kaitan dengan M kuasa 2 tolak N kuasa 2. Ataupun dia ada kaitan dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Apa maksud dekat sini? What's the meaning? The meaning is, kalau ada kuasa 2, ada tolak, kamu boleh buat ni tau. 2 kurungan, 1 tambah, 1 tolak, lepas tu MN, lepas tu M dengan N. Pernah tengok kan? Pernah kan? Okay, so sekarang kita nak buat yang bawah tu pula. Apa jadi kalau ada kuasa 2, ada tolak? Kita buat apa? Kurungan, A tambah B, A tolak B. Begitu. Cikgu, kalau saya nak tukar yang ni jadi tolak depan, belakang, tambah boleh? Boleh. Make sure one is minus and one is plus. Can or not? Can or not? This one. Guna formula Okay, sekarang saya nak tanya ni. Kalau saya kata A kuasa 2 tambah B kuasa 2, boleh tak saya buat formula atau tak boleh? Bagi tahu saya, can I use formula or cannot? Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Dia punya rule, dia punya peraturan is you must be tolak. Dia mesti tolak. Mesti tolak. Baru boleh buat. Then only you can do A plus B, A minus B. Kalau tambah, tak boleh Okay, now the next one. Kalau cikgu kata macam ni, boleh guna formula ke tak boleh? Korang rasa boleh guna formula tak? Okay. Remember this. Yang ni mesti jadi kuasa 2 juga. You must make sure semua is kuasa 2. Ini rule dia. Everybody mesti jadi kuasa 2. Mesti. So you kena tukar 4 tu jadi apa? 2 kuasa 2. Kena tukar, kena pandai tukar. So nampak tak? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2 tolak. Boleh. Sekarang buat 2 kurungan. Then you do 2 kurungan. And then what you do? Kamu ambil the first one. Nombor apa ni? 2A. Nombor yang kedua. B. You tambah. Lagi 1. You tolak. Dah dapat. Okay, lagi sekali ni. Ini sangat penting. Formula dia mesti tahu. Okay, one more time. Kalau ada tak 3 kuasa 2, X kuasa 2 tolak dengan 4 kuasa 2. Jawapan dapat apa? Faktorkan dia. 2 kurungan, check dulu. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Okey. Tolak, okey. So masukkan all. 3X tambah 4, 3X tolak 4. Tolak 4, okey? Tolak 4 boleh? Okey, now saya buat lagi tau. Kalau cikgu letak 25 X kuasa 2 tolak dengan 49. Boleh guna formula untuk faktorkan tak? Kena ingat dia mesti ada kuasa 2. 5 ni boleh tukar jadi apa? 25. 25 boleh tukar jadi 5 kuasa 2. 49 boleh tukar jadi apa? 7 kuasa 2. So kita tukar dia tau. 5 kuasa 2, X kuasa 2 tolak dengan 7 kuasa 2. Lepas tu letak 2 kurungan, 1 tambah 1 tolak, 5X 7, 5X 7. Begitu. Boleh? Okay, so I hope you all know how to do. Everything must tekan kepada kuasa 2. Okay, lepas you dah belajar ni, you tengok we are going to do short and sweet kan? Short and sweet. Okay, kalau short and sweet, kita nak buat yang ni pula. Saya nak tunjukkan korang. Apa yang korang belajar tadi for pemfaktoran akan keluar dalam exam. Okay.
Recap balik. What is the meaning of pemfaktoran? First one, apa dia? Keluarkan apa? Keluarkan apa yang sama. Jangan lupa ni. Nombor yang kedua, kamu kena buat apa? Formula. Kalau dia ada kuasa 2, ada tolak, ada kuasa 2, baru buat 2 kurungan, 1 tambah, 1 tolak. Faham? AB, AB. Okay. Now kita try tengok soalan. Okay. Alright. So now kita akan tengok soalan. I'm going to write down now. SPM 2015. Ini 2015 kertas 1. Okay, kertas 1. Korang cuba tengok. Okay. Tengok kertas 1. Okay, now I'm going to write here. Mn square minus 9m per dengan mn bahagi dengan mn plus 3m per 5n. Wah, apa benda ni cikgu? Some of you dah boleh try tu buat. Wow, kalau boleh dapat maksud dia bagus. Sebab ini soalan SPM kertas 1 2015. Okay, jangan takut siapa yang form 1, form 2, form 3, your PT3 also same. Ada di kertas 2. Okay, before this, you kena tengok something dulu. Korang nampak tak ni pecahan? Nampak dia pecahan kan? Pecahan, right? Okay, pecahan, you remember tak? Ingat lagi tak masa zaman dulu-dulu, kalau korang buat pecahan, 1/4 bahagi dengan 2/4. Korang buat apa zaman dulu-dulu? Tanpa kalkulator, zaman sekolah rendah, tak ada kalkulator. What you do? 1/4, yang ini tukar jadi apa? Darab, dan belakang terbalikkan. Masih ingat tak? Kalau tak ingat, sekarang you ingatkan. You have to change the divide into times. You must change divide into times. You tak boleh guna kalkulator. Macam mana nak tekan mn tambah 3m bahagi ni? Mana boleh. So korang kena buat manual. Kena tukar jadi darab dulu. Lepas tu terbalikkan yang belakang ni. Terbalikkan. Kita buat the same thing. Boleh? Okay, kita buat the same thing nanti Okay, sebelum tu. Masih ingat how to faktorkan? What did I say? Macam mana kita nak faktorkan? How to faktorkan? Tell me. What is the first thing you're going to do? Are you going to use formula ke nak keluarkan apa yang sama? Formula or keluarkan apa yang sama? Yes. Keluarkan apa yang sama. Apa yang sama? Faktorkan dekat sini, kita keluarkan apa yang sama. Apa yang sama? Cikgu, M dia sama. Okay, keluarkan M. Okay, kita keluarkan M. Boleh? Letak apa? N, kuasa 2, tolak 9, M pun dah keluar. So tinggal macam ni. Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Boleh kan? Okay. Sekarang per MN. Okay. Apa you buat tadi yang bahagian sini? Darab. Lepas tu you kena buat apa? Terbalikkan. This one kita buat apa? Terbalikkan. So kita terbalikkan. 5N per MN tambah 3M. Okay, sekarang tengok kita dah terbalikkan. Sekarang saya padam yang ni sebab saya nak korang jawab. Macam mana saya nak faktorkan this one pula, yang bahagian sini? How to faktorkan? Keluarkan apa yang sama. Apa yang sama kat sini? What is the same thing here? Apa yang sama? M. Yes. M sama cikgu. M. Okay. So kita tulis. M dekat luar, letak bracket. Kalau M dah keluar, tinggal N. Kalau M dah keluar, tambah 3. Boleh faham? Settle Settle Okay. Kalau dah settle, all okay tak? Okay ke tak? Okay. Kalau tak okay, ada orang bagi tahu saya, dia orang tak okay sangat kat sini So what I'm going to do is, korang still remember this one? I'm going to clear this. I'm going to rewrite. I'm going to explain. Please understand one more time Kita bahagi mn plus 3m over 5n. Okay, now tadi saya keluarkan m kan. So kita keluarkan m, kita jadi 3 kuasa ni Okay. Lepas tu yang ni darab kan. Kita terbalikkan betul. Kita keluarkan m. Okay. And then kita boleh potong. Potong kan? Yang ni pun boleh potong dulu. Tak apa, saya potongkan kat sini dulu. Lepas tu ingat tak yang ni? Kita boleh besarkan jadi 2 kurungan. N tambah 3, N tolak 3. Per M darab dengan 5 per N tambah 3. Now, can you see yang ni kita boleh potong? So, last kita akan dapat jawapan apa kat sini?
5 N tolak 3 per M. Dapat jawapan? Okay, finally kita dapat jawapan kat bawah tu. Okay. Penat-penat recording ni. The Unify is not friendly today. Okay, so now kita nak pergi tengok soalan sedikit tau. Kita tengok soalan yang ni let me show you. Kejap. Okay, ya korang nampak tak ada soalan ni? Kejap cikgu pergi all the way right, all the way down here. Okay, yang ni soalan ni. Okay, can you see this? Can you tell me whether you can see the question or not? Nampak. Okay, nampak. Alright, good. So yang ini ialah soalan exam sebenarnya, soalan exam besar. Cikgu tak nak bagi tahu whether is SPM ke PT3. Cikgu tak ingat. Okay, so dekat sini is exam besar punya soalan. Okay, let's see. Do you remember what you have to do for the first one dekat atas ni? Apa you kena buat ni? Tengok. 1 tolak P kuasa 2. Boleh guna formula ke tak boleh? Boleh guna formula tak? Korang masih ingat tak? Formula mesti ada kuasa apa? Mesti ada kuasa 2. Korang cuba tekan. 1 kuasa 2 dapat berapa? 1. 1 kuasa 100 dapat berapa? 1. 1 kuasa 0 dapat berapa? 1. So tak kisah sebenarnya you nak letak apa ke atas ni, jawapan dia masih lagi 1. It's still 1, you know. Okay, it's still 1. So what I'm going to do is, I am just going to letak kuasa 2 kat sini. Boleh? Kita letak je kuasa 2 kat situ. Sebab kalau kuasa 2 kat situ, kita boleh buat 2 kurungan. 1 tambah 1 tolak, 1P and 1P, nampak? Okay, nampak ni 1P dengan 1P. Okay, so now saya akan tulis tahu jawapan dia. Bracket ada 2, 1 plus P, 1 minus P. Kan? Divide by MP. Bahagi kita tukar jadi apa kalau bahagi? Darab. And then terbalikkan. Can you terbalikkan? So kita letak 2M per. Can you tell me yang dekat atas ni kita boleh buat apa? Siapa boleh bagi tahu? 2 tolak 2P boleh buat apa? What can we do? 2 minus 2P. Keluarkan apa yang sama. Apa yang sama dekat sini? What's the same? 2. So keluarkan 2, letak bracket. 2 dah keluar tinggal apa? 2 dah keluar tinggal 1. Tolak 2 ni dah keluar tinggal P. Now we can cancel. Potong-potong lah yang mana kamu nak yang sama. Potong. Jawapan atas tinggal apa? Tinggal ni je kan? 1 tambah P per jawapan bawah tinggal P. Dapat dah? Okay, so kita dapat jawapan dah kat situ. Potong-potong. Okay, now kita buat lagi 2 soalan. Yang ni. Okay, so ingat yang ni kita nak buat pemfaktoran Okay, first one. Yang ini, apa kita boleh buat this one? Mn tolak 3n. Guna formula ke keluarkan apa yang sama? Guna formula atau keluarkan apa yang sama? Keluarkan apa yang sama. Good. Okay, keluarkan huruf apa? Huruf N. So, keluarkan huruf N. Kurungan. N dah keluar tinggal M. N dah keluar tinggal 3. Per dengan 5N. Bahagi tu tukar jadi darab. And then terbalikkan 15 ke atas bawah. Kita nak tengok yang bahagian ni pula. Yang warna kuning ni. Warna kuning tu kita boleh buat apa pula? M kuasa 2 tolak 9. Kita boleh buat apa? Formula M kuasa 2 tolak dengan 3 kuasa 2. You remember? Yang ni boleh tukar jadi kuasa 2. So dia akan jadi apa kat sini? 2 kurungan. 1 tambah 1 tolak. Potong. Tinggal apa jawapan kat atas? Jawapan dia tinggal ni je. 3 per bawah tinggal ni. M tambah 3. Dapat jawapan. Jangan tak tahu buat di soalan dia keluar dalam paper 1 for SPM and paper 2 for PT3. Okay? So you must know how to faktorkan. Okay, now kita tengok last question kat sini. Okay, last question kat sini. Bagi tahu saya what you going to do with the first one. Faster. Tell me. What you can do? Keluarkan apa yang sama. Good. Keluarkan apa? Keluarkan huruf P So kita keluarkan huruf P. Tinggal apa? 8. Potong tinggal Q.
per 3P. Bahagi tinggal apa? Darab terbalikkan. 24 per Q kuasa 2 tolak 64. Boleh guna apa tadi saya dah belajar ajar? Use formula. 64 boleh tukar jadi apa korang? Kuasa 2? 8. 8. So dia akan jadi 2 kurungan nanti. Q tambah 8. Q tolak 8. So I tulis tak kat sini tau. Macam ni. Boleh potong korang. Best je potong. PP. Yang ni pun potong semua ni. 1, 3 bagi 3, 1. 24 bagi 3 dapat 8. Dapat jawapan dah. Jawapan atas apa? 8 per Q tolak 8. Kita dapat jawapan kat sini. Okay? So, you faham macam mana nak buat? Easy or hard? What do you think? Do you think it's easy or hard? Faham kan? Easy, right? Okay. You cannot, jangan lupa sebab benda ni mesti keluar dalam exam punya. Okay, easy question. Okay, I will actually ask you guys. You all want to just do a little bit more or we stop here? Because the other one is pecahan juga. We left another 3 question actually. Nak habiskan tak yang ni? Ini pecahan lain sedikit. Nak buat tak? Letak dalam chat nak buat tak? Okay, so we do a little bit more Alright. So, now kamu kena tengok one more thing yang cikgu nak bagi tahu. Okay. Sekarang tadi kamu dah belajar pecahan kan? Yang bahagi. So, bahagi become darab terbalikkan. Sekarang I want to talk to you about tambah dan tolak. Okay, jom buat pecahan biasa dulu. 1 per 4 tambah 1 per 8. Apa korang buat? Macam mana korang nak buat tambah tu? Jangan guna kalkulator. Guna cara biasa, kamu buat apa? What you gonna do? 4 and 8, you have to samakan jadi apa? 8. So, dia akan jadi darab 2, betul? So, dia jadi 2 tambah 1 kan? So, what you did here? Apa yang kamu buat dekat sini? Kamu samakan apa? Samakan dia punya penyebut. Means the denominator it must be the same. Bawah dia kena sama. Bawah kena sama. Ingat bawah kena sama kalau nak tambah atau tolak. Jangan terbalik-terbalik This one tak, bukan darab, bukan bahagi. Ini tambah tolak. Okay, tengok soalan nombor 1 kat sini. Okay. Now everybody tengok. This is 4 per 5M tolak 7 tolak ni per 15M. Okay, nampak? Okay. Kat sini kan, kamu nampak bawah dia sama ke? Tak sama. So, kalau tak sama, kita kena samakan dia. 5 dengan 15 boleh jadi 15 lah. Darab 3 kat sini, dapat 15. So, apa korang buat? Yang bawah ni darab 3. Atas pun darab 3. So, dia akan jadi total kat sini 15M dah sama. We did the samakan penyebut. Okay, so now kita tengok kat sini, ini 12. Tolak, okay, this is bahaya. I want everybody focus kat sini. Yang tolak ni kan, bahaya gila serious. Memang ramai yang tak dapat markah penuh sebab you lupa yang negatif tu bahaya. Yang tolak ni bahaya sebab, cuba tengok. Sebelah dia kan, this one, saya letak kurungan tau. Saya letak kurungan korang, saya letak kurungan. Sebab ramai student tak letak kurungan, nanti you salah. Sebab dia orang salah macam ni, tengok. Negatif, kalau darab dalam dia jadi negatif 7. Negatif, darab dengan negatif jadi apa? Negatif-negatif jadi apa? Negatif-negatif jadi apa? Negatif-negatif jadi positif lah. Negatif, darab negatif jadi positif, okay? So you get positive 10N. Per dengan 15M. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Yang negatif-negatif jadi positif ni bahaya. Okay, so last kita dah dapat jawapan dah. Kita akan dapat jawapan berapa yang ni? Okay. Kirakan kat sini dapat berapa? 5 tambah 10N per 15M. Betul? Dapat ni kan? Okey, korang. Kalau you dapat jawapan 5 tambah ni, kamu letak ni sebagai answer, tag, saya bagi tak, bukan markah penuh. You tak dapat markah penuh korang. Pecahan mesti selalu jadikan kepada pecahan apa?
Pecahan must be dalam pecahan apa? Kalau 5/15 kena jadi 1/3. Kecilkan dia. Bahagi 5. Bahagi 5. You have to permudahkan. So, boleh tak saya ajar kamu cara yang pintas? Fast one, Ambil 5, bahagi dengan 15, dia jadi 1/3, betul? So, yang ni saya potong, dapat 1. Betul? Yang ni dapat berapa? 3, kan? Kalau 10 bahagi dengan 15, bahagi 5 bahagi 5 dapat berapa? 2/3 juga. So, yang ni boleh potong jadi 2 terus. Yang ni pun jadi 3 je sama. So, cikgu buat apa? Cikgu terus potong 3 sekali. So, you akan dapat jawapan dia 1 tambah 2n/3m. So, you akan dapat jawapan dah. 1 tambah 2n/3m. Okey, ada kat sini tak berapa mahir untuk potong-potong yang ni. Kamu cuba tengok ni, 4 plus 8/2, Saya letak ni Q, yang ni ada tak R. Okey? Okay, what you have to do is, you tengok 2 ni. 4 boleh bahagi 2? Boleh. So, bahagi 2 dapat 2. 8 boleh bahagi 2 tak? Boleh. So, bahagi 2 dapat 4. 2 yang kat bawah ni pun bahagi 2. So, dapat berapa? 1. So, dapat jawapan 2Q tolak 4R. Okay, lagi sekali. I give to you another one. 10P plus 50Q. Okay, 10P plus 50Q per dengan, saya letak 5. Apa jawapan kamu boleh buat? 10 ni bahagi 5. Dapat 2. 50 tu bahagi 5. Dapat 10. 5 pula bahagi 5. Dapat 1. So, dapat jawapan 2P tambah 10Q per 1. Tak payah tulis. Ni jawapan dia. Okay? So, apa jawapan yang kita dapat kat sini? Kita dapat yang ni lah. Kecilkan dia. Kita potong je. 1, 2, 3. So, nice, 1, 2, 3. Okay, another 2 more. Last two. Okay, last 2, Okay, negatif. Bahaya, bahaya letak kurungan dulu. Okay, 1, kita tukar pen sedikit. Okay, 2Q tolak 2P tolak 7 per dengan 6Q. Okay, now kita tengok kat sini. 2 dengan 6 tak sama korang, tak sama. Kena jadikan kepada 6Q macam mana? Darab 3. So, dapat 3 tolak letak bracket sebab bahaya. Very bahaya. Letak bracket. Because later you nak darab dalam. Negatif nanti jadi positif korang. Okay, so dia dapat apa? 3 tolak 2P tambah 7 per 6Q. Nampak? Okay, so kita turun ke bawah. 3 tambah 7 berapa? 3 tambah 7, 10 tolak 2P per 6Q. Buat cara macam Cikgu Debbie tadi. Potong je. 10 bahagi dengan apa? 2 bahagi dengan apa? 6 boleh bahagi dengan apa? Cepat, sifir apa? Sifir apa 3 boleh bahagi? What sifir boleh bahagi 3? Sifir 2, very good. Sifir 2. So, semua orang bahagi 2. 10 bagi 2, 5. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. So, jawapan yang kamu dapat, 5 tolak P per 3Q. Dapat jawapan. Okay? Yeay, dapat jawapan. Last one. Yes, for today. Okay, I hope so far you all faham cara pintas, cara nak buat ni. Okay, now yang ini. Make sure before you leave the class today, you faham. Okay, you try lah. Try buat sendiri. Okay. While you buat sendiri, lepas tu you check jawapan dengan saya after this. Nah, tengok ni. Okay, you buat sekarang kalau siapa yang boleh buat. Sekarang ni 6, 5 per 6K tolak 3H tolak 5 per 12K. Bahaya letak bracket. Nampak tolak dah, bahaya letak bracket. 6 dengan 12 boleh jadi sifir 12. Yang ni darab 2. Korang, kita darab 2 ya. Panjangkan. 12K. 5 darab 2, 10. Tolak bracket 3H tolak 5. 10. Negatif darab dalam, negatif 3H. Negatif. Positif 5. Nampak dah? Okay, so 10 tambah 5, 15 tolak 3H per dengan 12K. Boleh tak kita potong-potong je semua tu? Boleh bahagi dengan sifir apa? Cuba tengok. 15, 3, 12. Boleh bahagi sifir apa? Boleh bahagi sifir apa 3 tu? Yes, good job. Bahagi dengan sifir 3.
15 bagi 3, 5. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Jawapan terakhir kita dapat 5 tolak H per 4K. Okey? Dapat 4K kan? 5 per tolak H tolak 4K. Siapa dapat yang ni buat sendiri punya? Very good. Miss sudah faham. Okay, so today is short and easy. We are done. What I want to tell you today. Okay? They will confirm come out in your exam. Yes. Okay, I'm not joking you. Apa tu? Kembangkan, expand, factorize. Kena tahu. Fraction. Ini mesti ada. Okay, PET 3 and SPM. So don't forget anymore. That's all for today, guys.